Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya Rabbana Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Jadi yang saya muliakan sahabat saya Ustaz Syafiq, dan saya hormati semua pendengar Radio IKIM. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita keberkatan dan kerahmatan dan peliharaan. Jadi alhamdulillah kita telah membincangkan dalam beberapa sesi yang lalu tentang pemahaman kita di dalam agama, kan, di bawah segmen At-Tafaqquhu fid Din. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita nak bincangkan satu lagi tajuk yang amat penting, iaitu hasil ataupun apakah kedudukan yang kita capai apabila kita tadi telah benar-benar memahami agama, dan apabila kita tadi benar-benar telah mengamalkan ketiga-tiga rukun Islam sebagaimana yang telah kita bincangkan dalam pengajian sebelum ini. Jadi kita telah maklum bahawa apabila kita bincangkan tentang lafaz ad-din, di bawah lafaz ad-din tadi ada tiga istilah, iaitu iman, Islam dan ihsan, yang telah disyarahkan oleh ulama radhiyallahu taala anhum sebagai ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi ketiga-tiga ilmu tadi ialah fardu ain yang wajib ke atas setiap umat Islam. Dan kita telah bincangkan bahawa di dalam setiap bahagian fardu ain tadi terdapat tuntutan-tuntutan dan terdapat larangan. Sebagaimana kita bincangkan dalam ilmu tauhid, kan, terdapat tuntutan agar setiap umat Islam beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kudrat, kan, bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan esa, bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan iradat. Jadi haram ke atas umat Islam dan berdosa besar sekiranya mana-mana umat Islam beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan lemah, ataupun mereka beriktikad Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kejahilan, atau Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan berbilang-bilang, maksudnya lebih daripada satu. Jadi itu ialah arahan di dalam ilmu tauhid dan larangan di dalam ilmu tauhid. Okay, sekarang apabila kita pindah pula kepada ilmu fardu ain yang kedua, iaitu ilmu fiqh. Apabila kita membincangkan ilmu fiqh, sebagaimana kita dah bincang, fiqh dia membincangkan tentang zahir ibadat manusia. Sebagaimana dalam ilmu fiqh, kita mempelajari tentang kewajipan menunaikan solat. Jadi arahan di dalam ilmu fiqh ialah setiap umat Islam wajib menunaikan solat. Jadi kita dilarang meninggalkan solat. Dan di dalam ilmu fiqh juga dia melarang manusia tadi meminum arak. Ataupun dalam ilmu fiqh juga dia ajar bahawa haram ke atas manusia tadi berzina, haram ke atas manusia tadi mencuri, haram ke atas manusia tadi menuduh kerana orang yang baik tadi berzina. Jadi di dalam ilmu fiqh kita dapati ada beberapa arahan, seperti arahan solat, kan, arahan berwudu, arahan berpuasa, arahan menunaikan haji, dan arahan mengerjakan umrah, dan arahan bermuamalat dengan akad-akad yang sah, dan terdapat arahan yang berkaitan dengan kemasyarakatan seperti dilarang mencuri dan sebagainya. Tetapi dan dalam masa yang sama kita dapati juga ilmu fiqh menyatakan beberapa larangan, kan, larangan berzina, kan, larangan mencuri, larangan membunuh manusia dan sebagainya. Jadi sebagaimana ilmu tauhid, kita dapati di dalam ilmu fiqh terdapat arahan dan larangan. Begitu juga ilmu tauhid, kan, di dalam ilmu tauhid kita dapati terdapat beberapa arahan beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang esa, larangan daripada beriktikad Allah taala tadi berbilang-bilang, beriktikad bahawa Nabi Muhammad ialah manusia yang paling sempurna, kan, manusia yang dilantik oleh Allah sebagai rasul, maka kita dilarang untuk beriktikad sebaliknya. Jadi sekarang kita pergi kepada fardu ain yang ketiga, iaitu ilmu tasawuf, maksudnya ilmu yang berkaitan dengan hati manusia. Jadi apabila kita membincangkan tentang ilmu tasawuf, apabila kita membaca sedikit dalam ilmu tasawuf, maka ulama dalam ilmu tasawuf menyatakan bahawa wajib ke atas umat Islam beristighfar, wajib ke atas umat Islam berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala,
Itu arahan kan di dalam ilmu tasawuf. Wajib ke atas manusia tadi bermujahadah melawan nafsunya. Dan di dalam ilmu tasawuf dia ada menyatakan benda-benda yang dilarang. Kan sebagaimana di dalam ilmu tasawuf dia kata haram ke atas manusia lalai. Kan haram ke atas manusia tadi mencintai dunia. Kan haram ke atas manusia tadi riak ataupun ujub, takabur, bakhil dan sebagainya. Ada beberapa arahan di dalam ilmu fiqh, di dalam ilmu tasawuf, dan kita dapati juga terdapat beberapa larangan di dalam ilmu tasawuf itu sendiri. Jadi sekarang ni kita dapat lihat ketiga-tiga fardu ain yang telah ditulis oleh ulama Islam radhiyallahu taala anhum. Dalam setiap ketiga-tiga fardu ain tadi ada arahan dan larangan. Di dalam ilmu fiqh ada arahan dan larangan. Di dalam ilmu tauhid ada arahan dan larangan. Jadi kita dapat lihat keseragaman tadi ke dalam ketiga-tiga ilmu asas di dalam Islam. Cuma yang paling penting sekarang ni apabila kita telah mengetahui bahawa di dalam ilmu tauhid ada larangan dan ada arahan, dan di dalam ilmu fiqh dia ada larangan dan dia ada arahan, dan di dalam ilmu tauhid dia ada larangan dan dia ada arahan. Setelah kita mengetahui ketiga-tiga tadi, maka sekiranya seseorang tadi mengamalkan, sekiranya mana-mana umat Islam kan yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka mengamalkan, apabila mereka mempelajari, memahami dan mengamalkan ketiga-tiga fardu ain tersebut, maka pada ketika itu dia dihukumkan sebagai orang yang bertakwa. Jadi inilah satu istilah yang amat penting, kan istilah yang setiap Jumaat kan khatib semua di seluruh, di atas mimbar, di semua masjid diwajibkan ke atas khatib menyeru umat Islam agar bertakwa. Maksud kita setiap hari menyebut tentang takwa. Kan kita baca di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyuruh manusia bertakwa. Cuma sekarang ni bertakwa, tarif yang paling mudah kan untuk kita faham apakah yang dimaksudkan dengan ketakwaan. Kan sehingga kan Allah Subhanahu wa taala berkata sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah manusia yang paling bertakwa. Cuma apabila ulama mentarifkan, ulama Islam radhiyallahu anhu apabila dia mentarifkan takwa, mereka akan berkata takwa ialah imtithalul awamir, mentaati arahan-arahan, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan-larangan. Jadi kita dapat lihat keseragaman tadi. Maksudnya di dalam takwa, lafaz tu amat umum. Maksudnya ulama semata-mata menyatakan takwa ialah mentaati arahan, dan takwa juga mestilah menjauhi larangan. Jadi dengan apabila kita kata, apabila kita menyeru kepada manusia, wahai Zaid, hendaklah kamu bertakwa. Dan apabila kita berkata kepada Zaid, hendaklah kamu bertakwa, apakah sebenarnya arahan yang kita arahkan kepada dia? Dan apabila kita kata, wahai Zaid, hendaklah kamu bertakwa, jadi sekarang kita fahamlah bahawa apabila khatib mengarahkan umat Islam bertakwa, apabila kita mengarahkan kepada kawan kita Zaid supaya bertakwa, kita fahamlah bahawa sekarang kita sebenarnya berkata kepadanya, wahai Zaid, hendaklah kamu melaksanakan arahan-arahan Allah dan hendaklah kamu menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi sekarang kita faham maksud takwa tadi. Arahan takwa, arahan yang paling penting. Kan arahan yang diwajibkan ke atas setiap khatib ataupun pembaca khutbah, membacanya setiap minggu, mengingatkan umat Islam kan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita faham bahawa takwa ialah melaksanakan arahan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan. Cuma sekarang ni baru kita padankanlah. Kita padankan maklumat tersebut dengan ketiga-tiga fardu ain yang kita dah bincangkan tadi. Dari sekarang kita dapat lihat apabila ulama mensyarahkan takwa, takwa ialah melaksanakan segala arahan. Sekarang ni kita dapat lihat arahan terdapat di dalam tiga ilmu. Ada arahan di dalam ilmu tauhid, ada arahan di dalam ilmu fiqh, dan ada arahan di dalam ilmu tasawuf. Jadi sekiranya kita nak mendapatkan sudut yang pertama daripada ketakwaan, iaitu melaksanakan segala arahan, maka kita mestilah melaksanakan arahan di dalam ilmu tauhid. Kita mestilah melaksanakan arahan di dalam ilmu fiqh, dan kita mestilah melaksanakan arahan di dalam ilmu tasawuf. Barulah kita dipanggil manusia yang melaksanakan arahan Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk sudut yang kedua pula. Takwa, kan salah satu sudut daripada ketakwaan ialah meninggalkan larangan. Jadi sekarang ni kita dapat lihat terdapat larangan di dalam ilmu tauhid yang mesti kita tinggalkan. Terdapat arahan di dalam ilmu fiqh yang mesti kita tinggalkan. Terdapat arahan di dalam ilmu tasawuf, riya, ujub, takabur sebagainya yang mesti kita tinggalkan. Tadi sekiranya mana-mana umat Islam melaksanakan arahan
dan menjauhi larangan di dalam ilmu tauhid, melaksanakan arahan dan menjauhi larangan di dalam ilmu fiqh, melaksanakan arahan dan menjauhi larangan di dalam ilmu tasawuf, maka ketahuilah itulah manusia yang dihukumkan sebagai bertakwa. Dan itu sajalah cara untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapat lihat ketakwaan tadi mudah. Maksudnya arahan yang bertubi-tubi, arahan yang diulang di dalam Al-Quran, dan arahan yang diseru oleh Nabi Muhammad SAW ialah supaya manusia tadi bertakwa. Cuma peringkat awalnya ulama hanya mengatakan ketakwaan ialah mentaati arahan dan menjauhi larangan. Jadi di bawah dua sudut tadi tu, maka kita kembangkan lagi. Arahan terdapat di dalam 3 ilmu Islam. Arahan di dalam tauhid, arahan di dalam fiqh, dan arahan di dalam tasawuf. Dan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi juga terdapat di dalam 3 ilmu Islam. Arahan di dalam tauhid, dan arahan di dalam fiqh, dan larangan di dalam tauhid, larangan di dalam ilmu fiqh, dan larangan di dalam ilmu tasawuf. Jadi sekiranya kita telah memahami ketiga-tiga fardu ain tadi, dan sekiranya kita mengamalkan, berusaha memahami tauhid, berusaha mengamalkan ilmu fiqh, berusaha membersihkan diri, beristighfar bersungguh-sungguh, memohon ampun, berzikir, melawan hawa nafsu di dalam ilmu tasawuf tadi, maka ketahuilah kita dalam jalan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kan Allah Taala akan menghukumkan ataupun Allah Taala akan menggolongkan kita daripada kalangan orang yang bertakwa. Tetapi sekiranya salah satu daripada fardu ain kita tinggalkan, sebagai contohnya kita meninggalkan ilmu tasawuf, atau kita meninggalkan arahan di dalam ilmu tasawuf, ataupun kita melanggar larangan-larangan di dalam ilmu tasawuf, maka ketahuilah sampai bila-bila pun amat sukar kan untuk seseorang tadi mencapai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab arahan ke atas manusia di dalam 3 ilmu, kan arahan yang Allah Taala wajibkan ke atas manusia dihimpunkan, maksudnya disyarahkan oleh ulama berdasarkan kepada hadis Jibril tadi. Arahan tadi di dalam 3 ilmu Islam, ilmu tauhid, kan ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf. Jadi ketahuilah apabila kita benar-benar kan memahami ilmu tauhid, apabila kita benar-benar mengamalkan ilmu fiqh tadi, dan apabila kita betul-betul mengamalkan arahan di dalam ilmu tasawuf, maka insya-Allah kita mohon kan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar mendorongkan kita ataupun menggolongkan kita daripada kalangan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sajalah yang menyebabkan manusia tadi mulia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Jadi kita dapat lihat betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi manusia yang bertakwa. Kan tidak semestinya kita tadi mempelajari 10 kitab di dalam ilmu tauhid. Kan untuk Allah Taala mensyaratkan manusia tadi bertakwa, tidak disyaratkan kita mempelajari 20 kitab di dalam ilmu fiqh. Begitu juga untuk seseorang tadi mencapai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita tak disuruh mengkhatamkan 50 kitab di dalam ilmu tasawuf, tak ada. Kan bahkan apabila Allah Taala mengarahkan manusia bertakwa, maka ulama-ulama memahami kan arahan tersebut, dan ulama tadi menulis kitab-kitab yang asas yang amat kecil di dalam fardu ain. Jadi memadai kan mana-mana umat Islam mempelajari asas agamanya, iaitu fardu ain, lalu mereka mengamalkan arahan-arahan di dalam ilmu fiqh dan arahan di dalam ilmu tasawuf, nescaya akan sampai kepada ketakwaan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah mudahnya agama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Allah Taala mewajibkan 3 ilmu yang asas, dan ketahuilah apabila kamu umat Islam mengamalkan ketiga-tiga ilmu yang asas tersebut, kan kamu pasti akan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah Imam Sawi radhiyallahu taala anhu di dalam syarah Jauharahnya, kan dia telah menyatakan bahawa ijma' al-arifin, kan maksud manusia-manusia wali-wali Allah, mereka telah berijma' menyatakan bahawa untuk sampai kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hanya dituntut ke atas manusia fardu ain. Maksudnya untuk seseorang tadi dekat kepada Allah, kan untuk seseorang tadi menjadi al-muqarrabin, kan orang yang didekatkan kepada Allah, kan untuk orang-orang, untuk kita tadi sampai kan kepada kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Imam Sawi menyatakan memadailah kan dengan semata-mata orang tadi mengamalkan fardu ain semata-mata. Oleh sebab itu barulah kita faham pengajian yang lebih lagi daripada itu, pengajian kita agama yang lebih lagi, seperti ilmu mustalah hadis, kan, seperti ilmu mantik, kan, seperti ilmu nahwu dan sebagainya. Barulah kita faham bahawa ilmu tadi ialah ilmu fardu ain, kan, ilmu fardu kifayah, kan, maksudnya ilmu yang perlu dipelajari oleh sekumpulan
daripada umat Islam untuk mengekalkan ilmu tersebut sebagai rujukan kan kepada umat Islam yang lain. Tapi untuk manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk manusia tadi bertakwa dan dihukumkan sebagai orang yang bertakwa, maka dia tak perlu mempelajari semua kitab yang ditulis oleh ulama kan, kerana kitab-kitab yang besar sama ada dalam ilmu fiqh kan, ataupun syarah-syarah hadis yang amat besar kan, ataupun tafsir-tafsir yang amat besar ditulis oleh ulama radhiyallahu ta'ala anhum, kitab-kitab tersebut dipelajari kan sebagai fardu kifayah kan oleh golongan-golongan yang mampu, oleh golongan yang mempunyai kemampuan di dalam bahasa Arab, kecerdikan, ketajaman akal. Mereka mempelajari ilmu tersebut kan, dan diwariskan kepada satu generasi yang lain. Tujuannya ialah untuk membimbing manusia, untuk menyelesaikan masalah manusia kan, untuk membetulkan kesilapan yang berlaku di kalangan manusia. Tapi itu bukanlah syarat kan, bukanlah syarat untuk seorang tadi mendekatkan diri kepada Allah kan. Dia mestilah menjadi guru agama kan, ataupun dia mestilah menghafal 15 kitab, ataupun dia mesti menghafal apa saja 100 hadis ataupun 1000 hadis kan. Maka itu bukan syarat kan untuk seseorang tadi bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sekiranya kita belajar lebih lagi daripada itu, itulah tanda kecintaan kita kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tak boleh nak menyangka, ataupun kita tak boleh nak memaksa kan ke semua umat Islam kan untuk mempelajari kitab-kitab yang amat besar tadi, kerana itu akan membawa kepada kesusahan yang amat sangat. Kerana tidak semua manusia mampu berbahasa Arab, dan tidak semua manusia tadi boleh kan mempunyai otak yang amat tajam untuk mengkaji kitab-kitab turas yang ditulis oleh ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Cuma sekarang ni kepentingan ataupun pemahaman yang amat yang perlu difahami sekarang ialah kepentingan fardu ain tadi, ataupun kepentingan memahami asas di dalam agama Islam yang dipanggil sebagai ad-din. Apabila kita bersungguh-sungguh mengamalkan arahan di dalam fardu ain tadi, ketahuilah bahawa kita tadi akan digolongkan dalam kumpulan manusia-manusia bertakwa. Kerana manusia yang bertakwa ialah manusia yang melaksanakan segala arahan dan menjauhi segala larangan. Cuma kita kena faham, arahan dinyatakan di dalam 3 ilmu. Arahan di dalam ilmu tauhid berkaitan dengan i'tiqad, arahan di dalam ilmu fiqh yang berkaitan dengan zahir badan manusia, arahan di dalam ilmu tasawuf yang berkaitan dengan hati manusia. Dan apabila kita nak menjauhi larangan, kita kena tahu juga ada larangan di dalam ilmu tauhid. Larangan beriktikad perkara begini hendaklah kamu jauhi daripada kamu beriktikadnya. Dan ada larangan di dalam ilmu fiqh kan, larangan berzina, mencuri, membunuh sebagainya yang berkaitan dengan zahir jasad manusia. Dan ada larangan yang amat penting, iaitu larangan yang berkaitan dengan hati manusia. Janganlah hati kamu tadi ujub kan, janganlah hati kamu tadi riak kan, janganlah hati kamu mencintai dunia kan, janganlah hati kamu tadi berasa bangga dengan diri sendiri. Jadi sekarang ni itulah 3 perkara yang sekiranya kita fahami, ketiga-tiga asas fardu ain tadi, dan kita berusaha untuk mengamalkannya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dan menggolongkan kita dari kalangan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sekarang ni kita nak bincang apabila telah kita mengamalkan bersungguh-sungguh ketiga-tiga fardu ain tadi, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dihukumkan sebagai manusia yang bertakwa kan, sama ada bertakwa di peringkat asas ke ataupun bertakwa di peringkat pertengahan ke. Tapi kita dah mula kan menggolongkan diri kita ataupun kita berusaha menjadikan diri kita dari kalangan orang yang bertakwa. Cuma Allah Taala menjanjikan sesuatu kan, apabila kita tadi berusaha menggolongkan diri kita dari kalangan orang bertakwa, dia mesti ada kesan, dan dia mesti ada hasil yang dapat kita lihat, dan dia mesti ada kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kurniaan tersebut Allah Taala sendiri nyatakan di dalam ayatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ketahuilah umat Islam, wattaqullah, apabila kamu benar-benar bertakwa, apabila kamu benar-benar melaksanakan arahan di dalam ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, dan apabila kamu benar-benar menjauhi larangan di dalam ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengajarkan kepada kamu. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat lihat apabila Allah Taala nak mengajarkan sesuatu kepada manusia, nak milhamkan sesuatu ilmu kepada manusia, maka Allah Taala mensyaratkan hanya ketakwaan. Jadi sekarang kita dapat lihat betapa Allah tadi amat penyayang kan, bahawa Allah Taala amat merahmati umat Islam tadi. Allah Taala nak mengurniakan ilmu kepada kita kan, Allah Taala nak mengajarkan ilmu-ilmu ketuhanan kan di dalam diri manusia tadi, ilmu-ilmu yang memberi manfaat kepada manusia.
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya meletakkan syaratnya amat minimum. Kan syaratnya itu hendaklah kamu bertakwa. Dan bertakwa tadi ialah dengan mendalami ketiga-tiga ataupun dengan memahami ketiga-tiga fardu ain yang asas tadi. Jadi dalam nas Quran tadi Allah Ta'ala menyatakan bahawa apabila kamu bertakwa, apabila kamu betul-betul menyempurnakan ketiga-tiga sudut fardu ain tadi, ketahuilah bahawa wa yu'allimukumullah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengajarkan kepada kamu perkara-perkara yang bermanfaat dalam hidup. Jadi sekarang ni kita dapat lihat, kalau kita sememangnya lah telah mengamalkan ketiga-tiga fardu ain tersebut, kan kita dah mula kan beriktikad, maksudnya kita dah beriktikad dengan iktikad yang benar, Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, qidam, baqa dan seterusnya, dan kita dah menjaga semayang, apabila sampai bulan puasa kita berpuasa, apabila ada kemampuan kita menunaikan haji, dan kita dah mula beristighfar, memohon ampun, kerana istighfar ialah arahan di dalam ilmu tasawuf, dan kita dah mula berzikir mengingati nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita dah mula mujahadah dan melawan nafsu. Ketahuilah apabila kita dah mula melaksanakan ketiga-tiga tuntutan di dalam fardu ain, nescaya Allah Ta'ala akan mengajarkan kepada kita ilmu-ilmunya. Dan ilmu yang paling penting sekali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah ilmu yang bermanfaat. Kan ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu yang akan memberikan rasa khusyuk kan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu yang akan menyebabkan manusia tadi redha, kan redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ilmu-ilmu yang akan menyebabkan manusia tadi mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekarang kita boleh nilai, kan, maksudnya untuk kita boleh, setiap umat Islam dia boleh menilai diri ini sendiri. Adakah dia telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Adakah dia telah dikurniakan dengan marifat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Adakah dia telah dikurniakan dengan keredaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Adakah dia telah dikurniakan dengan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sekiranya sampai sekarang, kan, setelah kita beribadat bertahun-tahun lamanya, tetapi kita masih belum lagi rasa khusyuk, kan, kita masih belum lagi dapat mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita masih belum lagi dapat merasai rasa syukur, ikhlas, tawakal sebagainya, maka ulama radhiyallahu ta'ala berkata, ketahuilah bahawa di situ ada kecacatan di dalam mengamalkan fardu ain. Kan, maksudnya adakah ada fardu ain yang kita tinggalkan? Adakah kita ada salah faham di dalam ilmu tauhid, kan, dalam beriktikad pada Allah dan Nabi-Nya? Adakah kita ada salah dalam mengamalkan ilmu fiqh? Maksudnya kita kena kaji. Dan yang paling penting sekali, adakah kita tidak mengamalkan ilmu tasawuf, atau kita meninggalkan ilmu tasawuf tersebut? Jadi ulama kata terhijabnya manusia ataupun terhalangnya manusia daripada diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah kerana manusia tadi tidak bertakwa. Dan kita faham tidak bertakwa tadi ialah tidak melaksanakan arahan di dalam ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, ataupun melanggar larangan yang Allah Ta'ala larang di dalam ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. Tetapi ketahuilah dengan yakin apabila kita benar-benar mengamalkan ataupun kita betul-betul menghayati, berusaha mengamalkan ketiga-tiga fardu ain tersebut, nescaya Allah Ta'ala berjanji kan bahawa Allah Ta'ala akan mengajar kepada manusia. Kan, kerana guru, mana-mana guru pun dia tak sempat ataupun dia tak boleh mengikut anak muridnya 24 jam. Kan, anak muridnya akan balik, kan, duduk di rumah bersama isteri, kan, anak muridnya akan pergi ke padang membeli belah sebagainya. Cuma soalannya, siapakah yang akan menjaga manusia? Kan, siapakah yang akan membimbing manusia, kan, sepanjang hayatnya, pagi, petang, siang dan malam? Yang boleh melihat, yang boleh menjaga manusia, yang boleh memerhatikan manusia pagi, petang, siang dan malam hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah lah sebenarnya guru, Allah lah sebenarnya yang paling sempurna mengajarkan kepada manusia. Dan Allah Ta'ala berjanji bahawa dia akan mengajarkan kepada manusia. Kan, allamal insana ma lam ya'lam. Kan, maksudnya Allah Ta'ala mengajarkan kepada manusia perkara-perkara yang tidak mereka ketahui. Cuma Allah Ta'ala meletakkan syarat. Syarat yang Allah Ta'ala letakkan ialah wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa. Dan itulah kepentingan memahami makna takwa. Apabila kita dah benar-benar memahami makna ketakwaan tadi, ketakwaan ialah melaksanakan arahan dan meninggalkan segala larangan. Kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, kan, sebagaimana Nabi. Dan ilmu tadi kita kena mohon, kan, sebab Allah Ta'ala mengajar dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilman, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajarkan kepadaku ilmu. Maksud kita mohon, kan, sebagaimana kita pergi ke kelas, kan, ke surau, ke masjid, kita belajar daripada guru-guru, kan, ilmu agama Islam. Begitu juga umat Islam disuruh memohon daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar mengajarkan kepadanya ilmu agama, akan mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Cuma Allah Ta'ala meletakkan syarat.
Kan kamu berdoa, wa qur rabbi zidni ilman. Wahai Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada aku ilmu. Tapi Allah Taala kata, aku akan mengajarkan kepada kamu. Kerana aku Maha berkuasa. Aku mempunyai ilmu yang amat luas. Aku mampu mengajar sesiapa saja yang aku ingin. Cuma Allah Taala meletakkan satu syarat. Dan syarat ni ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan dan mentaati segala arahan. Arahan yang dinyatakan di dalam ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, dan larangan yang dilarangkan oleh ulama di dalam ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Kalau kita benar-benar menghayati perkara tersebut dan kita mengamalkannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengajarkan kepada manusia. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Ketahuilah apabila kamu tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kurniaan kedua yang Allah Taala beri kepada umat Islam, kan apabila dia tadi bertakwa ialah furqan, pembeza antara hak dan batil. Maksud kita dapat lihat Allah Taala membimbing manusia. Kan Allah Taala mengajarkan kepada manusia ilmu, kan ilmu-ilmu yang mewariskan rasa khasyah. Kemudian Allah Taala bimbing perkara-perkara yang haram, akan Allah Taala ilhamkan dalam hati manusia, akan Allah Taala detikkan dalam hati manusia. Perkara-perkara yang baik akan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati manusia. Itu dipanggil ya ja'al lakum furqanan. Allah Taala akan menjadikan kepada kamu pemisah, kan, atau pembeza, perkara yang membezakan antara hak dan batil. Dan ayat ini sama seperti ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala akan mengilhamkan kepada nafsu tadi ataupun jiwa manusia tadi perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang jahat. Maksudnya begitu banyak sekali perkara maksiat, kan, begitu banyak sekali perkara jahat, begitu banyak sekali kesilapan yang kita buat sepanjang hayat kita, kan, tetapi ramai manusia tidak menyedari. Kan ramai manusia tidak menyedari apakah dosa yang dia lakukan setiap hari. Masalah yang tidak menyedari tadi, kan, kenapakah manusia tidak menyedari dosa di dalam dirinya? Ialah kerana dia tak boleh membezakan, kan, adakah dia buat ni kerana Allah. Kan sebagaimana kita tadi membaca Quran contohnya. Adakah kita membaca Quran kerana Allah atau kerana niat yang lain? Ataupun kita mengajar kepada manusia? Adakah kita mengajar, bercakap kepada manusia? Ataupun kita membuat kerja-kerja agama? Ataupun kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita tadi buat benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala? Dan adakah kita buat tadi benar-benar betul-betul meminta keredaan Allah? Ataupun kita buat dengan niat yang lain? Ataupun kita buat dengan niat kepentingan dunia? Ataupun kita buat dengan niat mendapat kemasyhuran? Ataupun kita niat untuk mendapatkan niat-niat lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tanya, adakah diri kita boleh membezakan apabila kita sedang membuat satu perkara? Adakah kita boleh membezakan ini kerana Allah ke ataupun bukan kerana Allah? Apabila kita sedang solat, adakah kita boleh bezakan aku sedang solat ni sedang solat kerana Allah ke ataupun solat kerana riak? Atau apabila kita buat satu perkara di hadapan manusia, seperti kita baca Quran di hadapan manusia, ataupun kita mengajar di hadapan manusia, ataupun kita bercakap di hadapan manusia, adakah kita boleh bezakan saat aku sedang bercakap ni kerana Allah ke? Ataupun aku sedang bercakap ni kerana riak, menunjuk-nunjuk kepada manusia? Jadi selagi manusia tidak mengamalkan ketiga-tiga fardu ain tadi, selagi kita tak bersungguh-sungguh menyempurnakan ketiga-tiga fardu ain, maka dikhawatiri kita tak boleh membezakan. Kita tak boleh membezakan yang diri kita sebenarnya dalam keadaan riak. Kan, yang kita tak boleh membezakan yang diri kita sekarang ni sebenarnya amat bangga dengan dirinya, sebenarnya amat megah, kan, dalam keadaan megah, menghina manusia lain, kan, dihasut ditipu dengan nafsu dan syahwat. Jadi masalah umat Islam yang tak boleh membezakan adakah dia sedang melakukan perkara yang betul ataupun dia sedang melakukan perkara yang salah ialah kerana meninggalkan ketakwaan. Dan meninggalkan ketakwaan ialah kerana meninggalkan fardu ain. Kan fardu ain yang amat mudah, kan, iaitu beriktikad Allah segala sifat-sifatnya, Nabi Muhammad SAW dan segala sifat-sifatnya. Mengamalkan fardu ain dalam fiqh yang asas yang berkaitan dengan diri manusia. Tapi yang paling penting sekali adalah amalan di dalam ilmu tasawuf. Kerana amalan di dalam ilmu tasawuf ialah beristighfar, memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya setiap hari 100 kali wajib dibaca. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh memulakan ataupun mengamalkan fardu ain tadi sedikit demi sedikit, kan, Allah Ta'ala pasti akan memberi kepada kita furqan, kan, yang boleh membezakan. Allah Ta'ala akan mengilhamkan kepada manusia perkara ini betul ke ataupun perkara ini salah. Jadi itu antara beberapa contoh lah, contoh-contoh kesan
ataupun kemanfaatan ataupun kebaikan yang akan dicapai oleh manusia apabila dia benar-benar memahami ad-din. Dan itulah sememangnya tujuan kita apabila kita membincangkan tentang tafakuh fid-din. Kita amat memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memahamkan kepada kita agama. Dan yang paling penting sekali agar kita dapat mengamalkannya. Kerana yakinlah apabila kita mengamalkan perkara yang disebut dalam ad-din tadi, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf, maka nescaya manusia tidak akan dikurniakan dengan ketakwaan, dikurniakan dengan sifat ataupun dengan kedudukan ataupun maqam ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila manusia tadi benar-benar bertakwa, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepadanya beberapa kurniaan. Sebagaimana sempat kita bincangkan sekarang ialah Allah Taala akan mengurniakan kepadanya ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepadanya furqan. Maksudnya Allah Ta'ala akan mengilhamkan kepada perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang jahat. Maka dengan sebab itu Nabi berkata, istafti qalbak, kepada seorang sahabat yang telah berusaha membersihkan hatinya, sahabatnya betul-betul mengamalkan arahan daripada Allah dan Rasul. Maka Nabi kata, hendaklah kamu bertanya tentang, tanyalah kepada hati kamu sendiri, dan kamu ikutlah apa yang didetik, apa yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hati kamu tadi, sekalipun manusia memberi kepada kamu fatwa-fatwa yang sebaliknya. Jadi itulah tanda, kan, tanda memang sekiranya kita memang dah benar-benar mengamalkan fardu ain, sekiranya kita dah sempurna mengamalkan fardu ain, dia mesti ada hasilnya, kan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, kan Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengurniakan ilmu kepada manusia, kerana Allah Taala mengarahkan kepada Nabi Muhammad. Cuma kita kena mencukupi syarat, kan, dan telah kita bincangkan sekarang ini, syarat untuk dikurniakan dengan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita tadi bertakwa. Dan bertakwa ialah dengan kita melaksanakan arahan di dalam ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, dan kita menjauhi segala larangan di dalam ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kepada kita pemahaman di dalam agama ni, dan kita mohon daripada Allah Ta'ala agar memberi kepada kita petunjuk dan hidayah, agar kita tadi dapat mengamalkan agama ni dan digolongkan kita dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.